Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين 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 الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi kepada semua ibu-ibu dan juga mereka-mereka yang menonton di Facebook Masjid Yusof Ishak pada hari ini, iaitu pada hari Selasa 15 hari bulan Jun 2021. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan lagi kesempatan untuk kita bersama-sama meraihkan Aidilfitri secara berkeluarga di Singapura, dan juga kita diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama meneruskan perjuangan kita untuk menuntut ilmu, satu ibadah bagi kita semua. Alhamdulillah. Jadi untuk sambungan tentang pembincangan kita berkenaan dengan kitab Wanita Dambaan Syurga. Ini saya tunjukkan. Mungkin ada yang tak tahu bagaimana bukunya ini. Ini adalah buku rujukan kita, iaitu Wanita Dambaan Syurga, iaitu bagi penulis Muhammad Zuhdi Ahmad Khasasi. Okay. Jadi alhamdulillah, pada sesi-sesi sebelum ini, iaitu pada sesi pada bulan Ramadan kemarin, kita telah pun menggunakan buku ini dan kita telah berdiskusi hinggalah pada bab kelima. Daripada bab 1 hingga bab kelima. Dan bab kelima sekarang ini kita sedang membincangkan tentang darah wanita. Jadi apa-apa keadaan yang berkaitan dengan darah wanita, itulah yang kita akan cuba kupaskan sedikit demi sedikit, insya-Allah, berkat daripada penerangan penulis inilah. Okey, jadi kita telah pun bersama-sama mendengarkan tentang penjelasan berkenaan darah wanita yang pertama. Apa jenis yang pertama? Iaitu darah haid. Jadi ini yang telah kita bincangkan bersama. Darah haid yang berlaku pada setiap wanita, dan kita juga telah melihat kepada apakah ciri-ciri darah haid tersebut. Okay, ada 5 keseluruhannya kalau kita lihatkan pada kelas yang lalu, iaitu yang pertama, kita ulang balik. Yang pertama iaitu menepati ciri-ciri warna. Kemudian yang kedua, biarlah darah haid itu haruslah orangnya mencapai umur kemungkinan haid. Okay, kemudian yang ketiga adalah orang tersebut bukanlah dalam tempoh mengandung. Kalau dalam mengandung, di situ ada pelbagai pendapat. Ada pandangan yang mengatakan ia bukanlah ia tidak akan berlaku darah haid, dan ada pandangan yang mengatakan walaupun dalam mengandung ia juga boleh jatuh dalam kategori darah haid yang telah kita bincangkan. Kemudian yang ciri-ciri yang keempat iaitu apabila datang haid haruslah dalam tempoh kedatangan haid tersebut, dan yang syarat yang kelima, haruslah melalui tempoh minimum suci, iaitu 15 hari mengikut mazhab Syafi'i. Baik. Jadi itu adalah segala ciri-ciri berkenaan dengan haid yang berlaku pada setiap wanita. Jadi ini bagi memastikan kita dapat mengenal pasti darah yang keluar, darah yang keluar dalam masa-masa yang tertentu. Jadi jikalau dia menepati kelima-lima ciri ini, maka itu adalah darah haid yang berlaku. Kemudian kita beralih pula kepada perbincangan yang kedua, iaitu jenis darah yang kedua, iaitu darah wiladah. Jadi darah wiladah adalah darah yang keluar
Okey, di sini kata darah yang keluar ketika saat proses kelahiran. Okay. Jadi wiladah tu asalnya kataan Arab. Okay. Jadi kalau kita diterjemahkan wiladah tu adalah kelahiran, kelahiran. Jadi sewaktu kelahiran biasalah bagi wanita akan keluar lagi darah di situ dan darah ini dipanggil sebagai darah wiladah. Jadi apakah hukum seandainya keluar darah wiladah tersebut yang kita telah sama-sama kita telah lalui, kita telah bincangkan. Jadi untuk darah ini maka hukum keluarnya adalah wajib mandi. Okey, wajib mandi bagi si ibu. Okey, yang melahirkan bayi sama ada secara normal maupun secara pembedahan. Okey. Jadi dipanggil mandinya itu dipanggil sebagai mandi wiladah. Okey, baik. Itu adalah penjelasan untuk kategori yang kedua iaitu darah wiladah. Kini sekarang kita akan perbincangkan tentang jenis darah yang ketiga. Darah yang ketiga yang dipanggil sebagai darah nifas. Jadi apakah itu darah nifas? Okay, baik, saya akan berkongsi sedikit slide yang saya sediakan. Hanya ringkas-ringkas sahaja, tapi kita doakan semoga bermanfaatlah. Dapatlah yang lain-lain untuk melakukan rujukan juga. Okey, baik, alhamdulillah. Okay, jadi apakah itu darah nifas? Mungkin ada di sini ibu yang dah tahu ataupun yang bakal menjadi ibu ataupun yang belum menjadi ibu. Jadi ini adalah satu ilmu yang sangat sangat penting sekali bagi kita. Okay? Jadi darah nifas ini adalah apa? Ia adalah darah yang keluar daripada faraj wanita selepas mereka bersalin. Jadi kalau selepas bersalin, biasalah darah ini akan keluar daripada faraj. Dan setelah proses kelahiran iaitu ketika rahim dikosongkan dengan keluarnya bayi ataupun janin. Jadi syaratnya adalah mesti melalui proses kelahiran. Okay, proses kelahiran bayi dah selamat keluar, maka apa yang keluar setelah itu dipanggil sebagai darah nifas. Namun akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi bagaimana kita nak mengetahui betul-betul bahawa itu adalah darah nifas yang keluar. Okey, baik. Jadi disebutkan di dalam buku ini, disebutkan tentang tempoh nifas. Bilakah tempoh darah nifas itu berada? Jadi tadi disebutkan bahawa setelah bayi keluar daripada rahim, kan? Maknanya rahim itu kosong, kan? Tak ada apa-apa di situ. Jadi bermula daripada tempoh rahim itu kosong, kemungkinan ada orang yang betul-betul bayi keluar terus berterusan darahnya terkeluar. Jadi di sini kita panggil itulah darah nifas. Daripada hari yang pertama, rahim itu dikosongkan sehinggalah hari yang ke-15. Ini adalah tempoh. Terpulanglah ada masa-masa, ada kalanya orang tempohnya dia tak keluar pada hari yang pertama, kadang lepas dah melahirkan anak, belum ada darah lagi keluar, jadi masih bersih, masih boleh solat, kan. Kemudian dia keluar mungkin pada hari yang ketiga ataupun hari yang keempat. Jadi mana-mana hari yang jatuh di antara hari yang pertama hingga hari ke-15 setelah dikosongkan rahim, maka tempoh ini dipanggil sebagai tempoh nifas. Jadi darah itu senanglah kita kategorikan sebagai darah nifas. Jadi tunggulah sehingga darah nifas itu selesai, maka bolehlah mandi. Okey. Bagaimana pula dengan ada sesetengah orang yang kemungkinan darahnya tak keluar, tak keluar daripada hari pertama setelah kelahiran. Setelah dah dilahirkan bayi, hari pertama tak keluar, hari kedua tak keluar, hari ketiga sampailah pada hari ke-15 bersih, tak ada darah. Bersih, tak ada darah. Kemudian tiba-tiba pada hari yang ke-16, hari yang ke-16 keluar darah. Jadi bila keluar darah, persoalannya di sini, darah apakah itu? Darah apakah itu? Maka jawabnya adalah melalui apa yang diijtihadkan pada para ulama. Darah yang ke-16 ini dikira sebagai darah haid. Darah haid dah bukan lagi darah nifas. Dah bukan lagi darah nifas, iaitu darah yang disebabkan oleh rahimnya dikosongkan. Tidak. Jadi darah yang keluar selepas hari yang ke-16, tak kisahlah 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya, darah-darah tersebut itu
dikategorikan sebagai darah haid. Okey, jadi bagaimana nak mengendalikannya sama jugalah seperti yang telah kita pelajari dalam bab darah haid. Maknanya tidak dibenarkan untuk beribadah, tidak dibenarkan untuk beribadah dan haruslah menunggu sehingga kering dan kemudian mandi. Okey, jadi bila mandi itu adakah niatnya niat nifas? Tidak. Okey, bukan lagi niat nifas, tapi kita melakukannya sebagai salah satu tanda untuk kita bersihkan daripada darah haid. Okey. Jadi senang untuk kita ingatkan, sangat penting tempoh nifas itu adalah kadar adalah selepas rahim dikosongkan dan sebelum ke-15 kelahiran. Ini adalah poinnya. Poin yang penting. Baik. Bagaimana pula tentang jangka masa tempoh darah nifas? Okay, jadi tempoh darah nifas itu yang dituliskan di dalam buku ini, tempoh yang paling minimum iaitu paling sikit sekali dituliskan 1 detik. Kadang darah ni keluar sebentar saja. Bolehlah mandi. Dah terus kalau dah sebentar, dah kering, bolehlah terus mandi. Maknanya tetap dikira sebagai darah nifas walaupun sedetik. Itu yang tempoh minimum. Mungkin ada orang tanya, Ustazah, saya lepas melahirkan anak, kemudian dalam masa 1 hari saja, maknanya the same day, hari yang sama saya melahirkan anak, kemudian keluar darah, dah banyak keluar, kemudian pada keesokan harinya dah kering, dah selesai saja. Jadi bagaimana ini? Adakah saya perlu mandi? Macam tu kan? Jadi jawapannya adalah boleh, boleh mandi. Sebab apa ditulis di sini? Tempoh minimum 1 detik. Jadi tak perlu tunggu untuk 40 hari kan, mungkin darahnya keluar sehari saja tapi dia salah faham. Dia ingatkan nak kena tunggu 40 hari baru boleh dibersihkan, boleh mandi nifas. Tidak, itu salah faham ya. Jadi baik, makanya kita lihat pada keadaan darah tersebut. Seandainya darah sudah kering, maka bolehlah kita untuk membersihkan diri dengan mandi nifas. Untuk tempoh kebiasaan pula biasalah. Ini adalah tempoh kebiasaan ditulis rata-rata kebanyakannya dalam masa 40 hari ataupun anggaran 40, 44, 45 terpulanglah. Di sini hanya sebagai satu kayu ukur untuk kita tahu mengenal tentang tempoh dalam nifas. Tapi yang paling penting sekali apanya adalah untuk kita kenal pasti apakah tempoh yang maksimum. Ini paling penting untuk kita tahu. Tempoh maksimum untuk darah nifas. Ini adalah melalui ijtihad. Ijtihad para ulama kita, lebih lagi daripada Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i dia mengatakan bahawa 60 hari adalah hari maksimum untuk seorang wanita dalam keadaan nifas. Jadi bermakna sekiranya masih berterusan selepas 60 hari dikira sebagai darah istihadah. Jadi contohnya lah 60 hari itu anggarannya dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Contohlah, ada seseorang wanita ni dia dah melahirkan kan, kemudian dia dah mengalami pendarahan nifas selama 3 bulan. Kemudian pada hari yang ke-61 masih lagi keluar darah. Jadi adakah beliau ini boleh terus tinggalkan solat ataupun beliau sudah harus melakukan pembersihan iaitu mandi nifas? Jadi jawapannya adalah sini beliau haruslah mandi. Beliau harus mandi nifas. Kerana apa di sini tulisnya maksimum. Itu pentingnya tempoh maksimum ini untuk kita tahu menjadi kayu ukur kita selama mana kita boleh dalam keadaan tempoh darah nifas. Jadi lebih daripada 60 hari haruslah kita mandi, kemudian kita solat seperti biasa. Jadi kita apabila darah istihadah itu berlaku, darah istihadah itu adalah kotoran. Jadi maka walaupun itu kotoran itu sebagai satu adalah darah penyakit di mana ia tidaklah membatalkan seseorang ataupun membuat seseorang itu tidak dapat solat. Wanita itu haruslah teruskan ibadahnya dengan memastikan keadaan pakaiannya semua bersih daripada darah daripada darah tersebut. Baik. Sekarang ini kita lihat pula tentang cara untuk kita mandi hadas, mandi hadas kerana kelahiran. Okey. Dia ada terbahagi kepada 3, dibahagi kepada 3 cara. 3 cara bagaimana kita nak mandi hadas. Okey. Baik, cara yang pertama, bagaimana kita nak mandi hadas. Sekiranya yang pertama, sekiranya berlaku
kelahiran. Okey, berlaku kelahiran tanpa nifas. Okey. Maksudnya apa di sini? Wanita ini dia melahirkan anak seperti biasa, wiladah, mana ada kelahiran seperti biasa. Okay, namun beliau ini tidak ada darah yang keluar lagi selepas kelahiran. Maknanya kering. Ada jenis-jenis wanita seperti ini. Dia tidak ada mengalami pendarahan yang banyak, yang teruk, yang lama selepas kelahiran. Jadi caranya apa? Jadi straightforward lah, kita tahu di sini bahawa wanita tersebut hanyalah perlu untuk mandi wiladah, iaitu mandi membersihkan diri setelah kelahiran anak tersebut. Okay? Jadi ini adalah di dalam keadaan apabila wanita yang melahirkan bayi menggunakan kaedah pembedahan. Okay, jadi ada kalanya apabila wanita itu bersalin tidak menggunakan cara yang normal, cara pembedahan, mungkin di situ tiada pendarahan yang berlaku. Dan apabila, tapi ini kadang-kadang lah, jadi apabila tiada pendarahan berlaku, ini tidak bermakna bahawa wanita tersebut harus mengklasifikasikan dirinya dalam keadaan nifas, tidak. Okay, serta-merta apabila tiada darah yang nampak, okay, maka wajiblah bagi si ibu untuk mandi hadas wiladah, okay, dan kemudian bolehlah meneruskan amal ibadah seperti biasa, solat 5 waktu, boleh puasa seperti biasa, kerana tiada apa-apa darah yang keluar selepas kelahiran. Ini adalah kategori yang pertama. Okey. Baik, untuk kategori yang kedua pula, adalah apabila seorang wanita itu ada kelahiran bersama dengan nifas. Bersama dengan nifas. Maknanya apabila saat wanita itu melahirkan, darah tersebut berterusan, darah nifas itu berterusan. Sebab itu dipanggil diiringi ataupun bersama dengan kelahiran. Berterusan serta merta. Okey, mengikut pada tempoh yang ditetapkan. Tadi tempoh nifas yang ditetapkan apanya? Tempoh nifas yang ditetapkan adalah pada maksimumnya dalam jangka masa 60 hari yang paling maksimum. Jadi jika ini berlaku, okey, jadi wanita tersebut haruslah mandi nifas sahaja. Perlu tak mandi wiladah? Kan kita tahu di sini mandi wiladah perlu dilaksanakan, mandi nifas perlu dilaksanakan. Namun di dalam situasi di mana darah nifas itu keluar secara berterusan daripada saat bayi itu dilahirkan, keluar terus sampai mungkin tak contohlah 50 hari. Dalam masa 50 hari itu, makanya bila dah bersih, perlu tak dia untuk melaksanakan kedua-dua mandi wiladah dan mandi nifas? Tak perlu. Mandi wiladah tak perlu. Hanya perlu mandi nifas sahaja. Okey, sebab itu dituliskan dan terangkat wiladah. Tak perlu untuk lakukan mandi wiladah. Di sini banyak ni yang bertanya, mungkin nak kenal pasti, Ustazah saya dah belajar mandi wiladah, tapi macam mana saya nak laksanakan? Jadi perlu lihat pada situasi. Maka situasi inilah yang membolehkan untuk terangkatnya mandi wiladah dan hanya dilakukan mandi nifas sahaja. Sekarang kategori yang ketiga pula, kategori yang ketiga pula iaitu apa? Iaitu kelahiran yang diiringi dengan nifas. Diiringi dengan nifas. Dia seolah-olah macam tadi, tapi dia lain sikit. Apa yang lainnya? Adalah sewaktu kelahiran, dah lahirkan anak, anak dah keluar, dah selamat, darah berhenti. Darah berhenti untuk seketika, kemudian baru keluar. Beberapa 2-3 hari, baru keluar darah nifas. Ini dipanggil sebagai tidak diiringi. Tidak diiringi oleh darah nifas. Jadi seandainya ini berlaku, bagaimana cara pelaksanaan mandinya? Adalah dengan kita mandi wiladah dahulu. Mandi wiladah dahulu. Yang pertama, bersihkan diri dahulu. Bersihkan diri, setelah pas kelahiran bayi tersebut, mandi wiladah dengan wiladah. Setelah kita pastikan tak ada darah, tak ada darah lagi, kita mandi. Mandi dan kita berlaksanakan solat seperti biasa menunjukkan kemampuan. Sebab memang kita faham, kadang selepas kelahiran itu mungkin badan kita agak lemah, sendi-sendi kita, keadaan kaki kita mungkin tak seperti dulu. Jadi boleh nak melaksanakan solat semampu mungkin, semampu mungkin. Dan mungkin selepas hari yang kedua ataupun hari yang ketiga selepas kelahiran keluar pula darah. Jadi apabila keluar darah nifas, maka tunggulah sehingga darah nifas itu selesai.
Yang penting dengan syarat, okey, darah nifas itu haruslah sebelum 15 hari daripada tempoh kelahiran. Okay, sebab apa? Jikalau selepas daripada 15 hari daripada tempoh kelahiran, itu sudah bukan dikira sebagai darah nifas. Okay. Baik, jadi apabila dah selesai darah nifas, maka macam biasalah kita mandi, kita tunaikan ibadah kita seperti biasa. Okay. Jadi untuk kategori yang ketiga ini haruslah difaham bahawa kedua-dua tersebut harus dilaksanakan. Mandi wiladah harus dilaksanakan, mandi nifas harus dilaksanakan. Okay. Berbeza dengan kategori yang kedua tadi, yang kelahiran bersama nifas. Di sini salah satu terangkat, iaitu mandi wiladah terangkat. Sebab apa? Berterusan. Dia berlaku serta-merta dan berterusan daripada saat kelahiran bayi tersebut hinggalah selesai kering. Maka hanya perlu dilakukan mandi nifas sahaja. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kita telah berbincang, buku ini telah membincangkan tentang kaedah-kaedah, okey, bagaimana untuk pelaksanaan mandi hadas kerana kelahiran. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita pula meneruskan pada muka surat yang seterusnya, muka surat yang ke-97. Okay. Berkenaan dengan pendarahan, apa-apa yang berkaitan dengan pendarahan, lendir dan air ketuban, insya-Allah. Okey. Baik. Di dalam kitab ini dia membincangkan tentang apabila satu jenis pendarahan ini. Pendarahan ini yang keluar sebelum proses kelahiran. Wanita ni memang banyaklah darah-darah ni kan. Jadi kita kadang nak kena kenal pasti, kadang kita tak tahu darah ni apa. Jadi di sini diletakkan pecahan-pecahan supaya kita perlahan-lahan pelajarilah tentang apakah jenis-jenis darah tersebut. Jadi di dalam bab yang pertama ini dikatakan pendarahan sebelum proses kelahiran. Jadi menurut mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum proses kelahiran yang tidak diikuti dengan tanda-tanda hendak bersalin adalah dikira sebagai darah fasad ataupun darah rosak. Jadi ni ibaratkan contohlah, kita bagi contoh wanita itu mengandung, syarat mengandung ataupun berapa bulan, 8 bulan ke 9 bulan ke kemudian tiba-tiba keluar darah. Tiba-tiba keluar darah sewaktu dalam kehamilan tersebut. Waktu dalam kehamilan. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau nampak darah tersebut keluar dipanggil sebagai darah fasad, darah yang rosak. Jadi macam mana kita nak treat, macam mana kita nak menangani darah fasad tersebut? Itu darah fasad tersebut samalah juga dengan kita treat darah, hukumnya sama seperti darah istihadah. Darah istihadah maknanya kita boleh melaksanakan salat seperti biasa. Jadi sebab itu siapa yang dalam keadaan hamil dan sama ada berapa bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan tersebut, tak boleh, mereka selalu tidak meninggalkan solat, betul tak? Tidak meninggalkan ibadah kerana pada tempoh tersebut kemungkinan untuk keluar darah haid pada ketika itu amatlah tipis. Namun dalam perbahasan menurut mazhab Imam Syafi'i, ada juga pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan kemungkinan boleh juga berlaku keluarnya darah haid seandainya ciri-ciri darah haid itu ditepati. Tetapi dalam banyak keadaan selalunya ia bukanlah darah haid yang keluar sewaktu kehamilan, tapi selalunya ialah dikira sebagai darah istihadah. Manakala pendapat ulama yang lain pula mengatakan seandainya dalam tempoh kehamilan, iaitu sebelum proses kelahiran, dan jika tidak diikuti dengan sebarang tanda-tanda nak lahir, tak ada macam nak keluar, kalau dah keluar tanda-tanda lahir tu dah kira darah wiladah kan. Tapi ini tak ada tanda-tanda langsung, mungkin masih awal lagi, mungkin masih 7 bulan ke 8 bulan ke, dia tak ada tanda-tanda, tapi keluar darah juga. Jadi darah apa kita nak panggil? Jadi kebanyakan ulama, sebahagian ulama mengatakan ia adalah darah fasad ataupun kita treat dia sebagai darah istihadah. Dan pandangan ini sememangnya bertepatan dengan kajian sains yang telah dilakukan setelah bertahun-tahun yang sesudah
FIP ini dibincangkan dan kita ada kebaikan apa kata ada satu peningkatan dalam teknologi kita, maka mereka boleh melakukan penyiasatan tentang kajian-kajian saintifik. Boleh tak orang hamil ni untuk untuk berada dalam keadaan haid. Makanya mereka hasil daripada kajian mereka dapati bahawa haid itu tidak terjadi setelah berlakunya persenyawaan dan kehamilan. Jadi the chances, dia punya chance untuk dapat untuk dalam keadaan haid itu selalunya tidak berlaku. Sebab itu selalunya bila seseorang tu mendapat tahu dia hamil, kan dah terhenti kan haidnya kan. Itu baru tanda-tanda kehamilan. Dan ia berlaku sepanjang bayi itu tersebut di dalam perut. Jadi seandainya betul-betul memang waktu hamil tu keluar darah, senang kita kata kita dah tak ada nak gaduh-gaduh ini darah haid ke bukan, tapi mengikut kepada sebahagian ulama dan juga kajian saintifik yang mengatakan itu kita anggap sebagai darah fasad ataupun darah istihabah. Jadi jikalau ada di sini ibu-ibu ataupun mereka yang mungkin sedang hamil hamil anak pada beberapa bulan, dan jikalau berlaku pendarahan, maka tahulah kita bahawa darah tersebut bukanlah darah haid yang biasa kita dapat, tapi itu adalah darah yang kita harus bersihkan dahulu. Kita harus bersihkan dulu, tak perlu untuk kita mandi, sekadar untuk kita bersihkan darah tersebut sewaktu kita, dan kemudian kita boleh meneruskan solat kita seperti biasa, insya-Allah. Baik. Jadi di sini dia meneruskan lagi tentang perbincangan tadi. Jadi pendarahan yang berlaku semasa proses kelahiran yang diikuti dengan tanda-tanda bersalin adalah darah fasad. Okey. Jadi jika diikuti dengan tanda-tanda hendak bersalin, ini dikira sebagai confirm sebagai darah fasad. Okey. Ini adalah kategori yang kedua. Tadi itu sebelum dan sekarang ini pendarahan semasa proses kelahiran. Okey. Jadi darah fasad ini dia berbeza daripada darah wiladah dan darah nifas. Okey, semasa proses kelahiran itu dia berbeza. Kalau darah wiladah dia dianggap sebagai darah yang keluar semasa proses kelahiran, iaitu ketika rasa sakit hendak bersalin. Tapi kalau darah yang keluar semasa proses kelahiran, proses yang kelahiran mengikut dengan tanda-tanda itu baru tanda-tanda awal, mungkin baru nak sakit beranak kan, itu panggil dulu sebagai darah fasad. Dia belum lagi nak meneran tu. Bagaimana pula dengan darah nifas? Kan, jikalau darah nifas, maka darah yang keluar setelah selesai proses kelahiran, iaitu setelah rahim dikosongkan. Jadi itulah yang nifas yang kita telah pelajari tadi. Jadi penting saya rasa untuk kita kenal pasti darah-darah, tempoh darah tersebut keluar, supaya kita dapat tahu ibadah macam mana kita nak meneruskan dengan ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, insya-Allah. Maka pada hari ini kita akan berhenti dahulu dalam perbincangan kita, iaitu pendarahan semasa proses kelahiran, dan insya-Allah pada minggu, iaitu kita berhenti sekarang ini pada muka surat 98. 98 Kitab Wanita Dambaan Syurga. InsyaAllah yang pada minggu seterusnya kita akan bersambung daripada muka surat 99 dan seterusnya, insyaAllah. Saya berhenti di sini saja dulu. Mana-mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kesilapan diri saya sendiri. InsyaAllah semoga dipanjangkan umur kita semua dan kita dapat terus melakukan ibadah kita dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafara wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.